Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik semua, berjumpa kita lagi dalam siri pembelajaran yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bersih diri hiasi peribadi. Okey, toyib. Bila kita bercakap pasal bersih diri, ia merujuk kepada sesuatu yang melibatkan hukum agama, iaitu kebersihan, at-taharah. Sahih, bila at-taharah kita akan dikaitkan dengan juga apa nama? Dengan juga ibadah. Ibadah kita terutama sekali ialah as-solah. Bila bersih, kita dapat tunaikan ibadah dengan baik. Jadi, insya-Allah Ustaz kongsikan dengan antum semua, dengan adik-adik semua, berkaitan dengan bersih diri hiasi peribadi. Okey, baik. Okey, toyib. Seterusnya ialah Ustaz akan bercakap mengenai takrif ataupun maksud ataupun erti bersih diri hiasi peribadi. Apa maksud dia adik-adik? Kalau kita fikir bersih diri ialah kita menjaga kebersihan diri, tubuh badan kita dan juga pakaian kita dari segala kekotoran dan najis. Dua poin di sini ialah kita menjaga tubuh badan, pakaian daripada sebarang jenis najis. Sebab apa? Pakaian kita ni kita nak bawa. Kita nak bawa ke mana? Nak bawa ke dalam solat. Terutamanya apabila pakaian kita bersih, maka ibadah kita akan diterima. Begitu juga dengan apa? Dengan tubuh badan kita. Maksudnya kita bersihlah daripada segala dari segala apa? Segala hadas-hadas kecil dan hadas-hadas besar. Okey, faham? Okey, toyib. Sebagaimana Ustaz cakap tadi ialah kena bersih hadas kecil dan juga hadas besar. Contoh, al-misal, let's say, kalau kita terkencing, boleh bawa dalam solat tak? Tak boleh kan? Solat kita automatik terbatal dan tak sah, disebabkan oleh kita tak menjaga hadas kita. Okey, bila kita jaga hadas kita, insya-Allah solat kita akan jadi baik dan sempurna, disebabkan kita jaga kesucian tersebut. Okey adik-adik, boleh faham? Okey, toyib. Jom sekarang kita tengok berkaitan dengan isi pembelajaran kita, iaitu apa nama adik-adik? Dalil dia. Apakah maksud dalil? Sebab bila kita bercakap ni, kita buat apa-apa, kita kena ada dalil. Dalil ni ialah bukti, evidence, kan? Kalau ada evidence, ada bukti, fakta yang kita cakap itu lebih strong, lebih kukuh, lebih teguh dan seumpamanya. Baik, sehubungan dengan pembelajaran kita pada kali ini, Ustaz ingin kongsikan bahawa dalil yang tepat untuk pembelajaran kita pada kali ini ialah dalil Al-Quran, sumber min haisu Al-Quran, daripada segi Al-Quran. Bila kita ambil dalil Al-Quran, ia akan menguatkan lagi kita punya fakta. Contohnya dalil menjaga kebersihan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Wallahu yuhibbul mutahhirin, Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang membersihkan diri mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kasih. Poin di sini ialah Allah Ta'ala kasih kepada mereka-mereka yang menjaga kebersihan. Contohlah,
Kalau ustaz kata senang, boleh katakan kalau kita nak berjumpa dengan seseorang yang kita kasihi, kita mestilah kita memakai ataupun menjaga kebersihan. Sebab bila kita datang bawa datang badan kita yang tidak bersih, bagaimana orang itu suka dekat kita? Betul tak? Sebagaimana Allah Ta'ala bila bersih, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta kepada hamba yang menjaga kebersihan diri dan sebagainya, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula ialah kepentingan dia, al-muhimmah dalam bahasa Arab kan. Kepentingan dia menjaga kebersihan. Jadi poinnya di sini ialah apabila kita, poin dia ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ustaz lebih suka petik ataupun taken poin yang 3 je lah untuk adik-adik kan. Boleh juga 6 tu, tapi kita lebih prefer kepada yang 3 sahaja. Iaitu yang pertama ialah kita buat sesuatu ni, kita ikut siapa? Tentu sekali kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Bila kita ikut sunnah, apa kita dapat? Kita dapat pahala tanpa kita sedari kan. Kita memang akan minta syafaat Nabi kan. Isfa' lana fi yaumaz zihan, tolonglah kami di waktu hari pembalasan nanti. Kita cari Nabi, kita tak cari artis, kita cari Nabi SAW. Senang katalah adik-adik, apabila kita lalu suatu tempat, kita suka tengok apa? Lalat ke madu? Madu. Kan? Lalat ni dia isyaratkan kepada benda-benda yang kotor. Kita tentu sekali tak suka. Betul tak? Sahih amla? Sahih. Baik. Kalaulah yang lebah ini dia merujuk kepada madu. Bila madu, kita sukalah kita mengambil manfaat yang banyak daripada madu. Kesihatan, boleh menjaga kesihatan diri dengan kita memakan madu, supaya kita mengambil manfaat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, insya-Allah Ta'ala. Okey, tayyib. Yang seterusnya, al-thani, yang kedua, berkaitan dengan adik-adik, berkaitan dengan kepentingan dia tadi kan, al-muhimmah. Pentingnya menjaga kebersihan diri. Baik. Sehubungan dengan itu, in conjunction with, kita akan memperkatakan bahawa ustaz cuba petik poinnya di sini berbunyi solat yang khusyuk. Di dalam banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu, kita ambil yang kedua ialah solat yang khusyuk. Bagaimana solat yang khusyuk? Susah ni. Ustaz pun sedang belajar juga kan. Kita sama-sama belajar. Biasalah, kita manusia kadang-kadang tak terlepas dari melakukan dosa adik-adik. Ustaz bercakap ni pun kadang-kadang tanpa sedar buat dosa, kita bertaubat, begitu. InsyaAllah kan, minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Baik. Bila kita bercakap pasal solat yang khusyuk ni adik-adik, kita tentu sekali menjaga wuduk kita kan. Menjaga wuduk dengan sebaiknya lah. Yang kedua, kita faham apa isi yang kita cakapkan di dalam perlakuan solat kita, bacaan kita tu. Kalau kita hidup 10 tahun, 20 tahun, tak pernah mengambil tahu hal-hal maksud, maka bolehlah kita belajar slow and steady untuk memahami setiap maksud di dalam pergerakan solat kita, begitu. Baik, seterusnya kita bersih
daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya kita tunaikan dahulu. Contoh kita angkat takbir, tiba-tiba rasa nak terkemih, rasa nak terkencing lah, ada air kecil, hadas air besar, cepat-cepat kita tunaikan. Dikhawatiri takut kita setengah solat, syaitan lah. Kan syaitan dia ganggu. Ada yang ganggu, cepat-cepatlah engkau kencing-kencing. Jadi kita kat situ kita hilang kekhusyukan dalam solat. Kita tunaikan qada hajat kita dulu kat luar supaya ibadah kita yang perform dekat Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala terima dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, baik. Dan juga kita mata kita ni, mata pandangan kita ni menghadap kiblat lah. Kalau nak khusyuk kita menghadap kiblat, kalau tak memang tak khusyuk sampai bila lah gitu. Okey, seterusnya dah banyak dah Ustaz bagi tu. Kita sambung nanti lain kali pula ya. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita tambah ilmu supaya kita sama-sama mendapat keberkatan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Terima kasih.